Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru ini telah jadi viral satu isu berkaitan tentang ahli hadis tidak semestinya faqih yang disebutkan oleh Maulana Wan Tahir, dan video ini telah viral beberapa minggu yang lepas. Cuma saya baru ada kesempatan untuk buat reaction berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita ambil manfaat ilmu selepas daripada itu. Dalam masa yang sama ada juga orang nak kenakan. Dia kata, wahai Bukhari, ni masalah fiqah pula. Wahai Bukhari, saja nak kenakan. Dia kata, Imam Bukhari bukan faqih macam Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali dan juga Imam Malik. Dia ulama yang alim yang jaga bahagian hadis. Untuk menyelesaikan masalah umat dari segi fiqah, dah ada 4 imam. Dan 4 imam tadi sampai sekarang diterima pakai secara ijma'. Sebab itu kita tak pernah dengar mazhab Bukhari, tak pernah dengar. Kenapa? Imam Bukhari dia tak buat mazhab. Cuma dia ada pendapat dia yang terkeluar sikit daripada pandangan mengikut hadis yang ada pada dia. Itu saja. Kalaulah Imam Bukhari ada mazhab, sampai sekarang dia amal mazhab dia. Hatta tok guru dia Ishaq bin Rahuyah, dulu dia ada mazhab Ishaqiyah. Imam Ishaq adalah orang yang hebat, tapi oleh kerana pengikut tak bawa, tak ada pengikut yang meneruskan, maka tinggal 4 mazhab. Ini adalah hikmah yang Allah SWT letakkan. Sampai sekarang 4 mazhab dia. Begitu juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia tak mahir dalam bab fiqh ni. Orang pun kenakan dia. Dia kata apa? Wahai Bukhari, nak tanya satu masalah. Kalaulah 2 anak, satu lelaki, satu perempuan, anak kecil, dia minum daripada susu kambing yang sama, adakah sabit secara susu? Imam Bukhari pun jawab, ya, sabit. Orang pun tengok Bukhari, tengok. Kena lagi. Datanglah seorang alim Hanafi pada waktu tu dekat Farsi, dia bagi tahu dengan wahai Bukhari, kamu bukan ahli dalam masalah fiqh. Kamu jangan jawab masalah ni. Bagi kami yang jawab. Kamu cerita hadis cukup. Orang ni nak kenakan kamu. Kenapa tuan-tuan? Yang sabit, seorang anak tadi, anak lelaki dengan anak perempuan, dua-dua ni minum daripada susu ibu yang sama, dia sabit. Tapi susu kambing yang sama datang sabitnya. Dia pun minum susu kambing, orang ni pun minum susu kambing. Kita saudara susu. Tak ada sabit. Dalam Al-Quran tak sabit, dalam hadis sabit, dalam illah pun tak ada yang sabit. Kita nak kait dalam apa, sebab apa yang boleh menyabit, tak ada. Di Imam Bukhari tak ada terbuka benda tadi. Tapi ulama yang dalam mazhab, mereka ni faqih dalam bab tu. Yang sabit yang dicerita dalam hadis daripada susu ibu yang sama. Maka Imam Bukhari satu lagi kena pulang. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, saya sudah menonton video yang lebih panjang daripada video ini. Bahkan ia adalah video penuh sebuah kuliah yang disampaikan oleh Maulana Wan Tahir dalam menjelaskan tentang sejarah hidup Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pandangan saya, Maulana Wan Tahir tidak sedikit pun mahu untuk menjatuhkan kredibiliti Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan ada beberapa tempat di dalam kuliah beliau yang lebih panjang, lebih kurang dalam 26 minit itu, beliau menangis dan menunjukkan rasa sebab apabila membicarakan tentang kehidupan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Setahu saya juga, seperti mana yang dimaklumkan kepada saya, bahawa beliau juga sangat konsisten di dalam mengajar kitab Sahih Al-Bukhari. Oleh itu, di dalam video reaction kita pada hari ini, saya tidak bertujuan sedikit pun untuk memperlekehkan serta merendah-rendahkan niat serta maksud Maulana Wan Tahir, tetapi video hari ini lebih kepada menjelaskan tentang mengapakah Maulana Wan Tahir menyebutkan cerita yang merepek berkenaan, cerita yang merapu dan meraban berkenaan. Sahabat-sahabat, setahu saya Maulana Wan Tahir, dia ni belajar daripada Madrasah Darul Ulum Deoband, India, yang membawa maksud beliau belajar daripada ramai guru-guru yang bermazhab daripada mazhab Hanafi, daripada aliran mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Daripada sudut ini kita dapat mengenal pasti bahawa beliau sangat-sangat terlibat di dalam menukilkan kesilapan-kesilapan ulama bermazhab Hanafi di dalam menanggapi status kefaqihan Imam Al-Bukhari. Bahkan kesilapan ini ialah kesilapan yang berlaku sejak turun-temurun, yang diwarisi sejak daripada zaman tokoh mazhab Hanafi yang awal, iaitu Al-Imam Abu Bakar As-Sarakhsi Al-Hanafi yang meninggal pada tahun 483 Hijriah. Dia sebutkan cerita ini dalam kitab dia Al-Mabsut. Kemudian dinukilkan pula oleh Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti yang meninggal pada tahun 786 Hijriah di dalam kitabnya Al-Inayah Syarhul Hidayah. Setelah itu Ibnu Humam Al-Hanafi yang meninggal pada tahun 861 Hijriah juga sebut dalam kitab
kitabnya yang bertajuk Fathul Qadir dengan menggunakan lafaz tamrid, iaitu satu lafaz dikatakan. Boleh jadi benar cerita tu, boleh jadi tak benar cerita tu. Sehinggalah penukilan ini memasuki fasa baru, iaitu yang lebih kepada menukilkan apa yang telah direkodkan oleh kitab-kitab sebelum ini. Keadaan inilah yang kita dapat lihat dalam kitab Ibn Nujaim Al-Hanafi dan banyak kitab-kitab mazhab Hanafi yang sekarang. Semua kitab-kitab ini tidak merekodkan cerita fatwa salah Imam Bukhari ini dengan sebarang sanad maupun rekod yang jelas. Jika dilihat daripada penulis asal kisah ini, iaitu penulisan yang pertama sekali yang menulis tentang kebodohan Imam Al-Bukhari ini dan berfatwa, kita akan mendapati bahawa dia diceritakan oleh Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi tanpa sebarang sanad. Sedangkan Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi ini meninggal pada tahun 483 Hijriah dan Imam Bukhari pula meninggal pada tahun 256 Hijriah. Jadi ada beza di antara mereka itu 2 kurun. Beza lebih kurang 227 tahun. Jadi sangat mustahil Imam Al-Bukhari dan Imam As-Sarakhsi ini pernah bertemu lalu mereka berbincang tentang hal berkenaan, ataupun Imam As-Sarakhsi duduk pada zaman berkenaan dan mendengar cerita itu terus daripada orang yang berada pada zaman berkenaan ataupun terus daripada peristiwa Imam Bukhari itu. Oleh itu dakwaan daripada Imam As-Sarakhsi ini tidak kukuh, tidak kuat dan tidak boleh dijadikan hujah kerana tidak ada sebarang makluman kepada kita siapakah yang menceritakan kisah itu kepada beliau. Takkan kita nak pergi percaya macam tu saja, ataupun kita nak kata jin yang cerita atau malaikat yang bawa turun wahyu. Itu dah melampau sangat. Daripada sudut sanad sudah terputus daripada peringkat awal lagi, bagaimana kita nak percaya, kita nak terima kisah ini? Ia sangat meragukan dan sangat berbahaya di dalam menceritakan keadaan seorang tokoh yang sangat fenomena. Itu pertama. Yang kedua, kisah ini menjadi buah tanggung pula kepada Syiah, yang kita tahu bahawa Syiah ni sangat suka menjatuhkan maruah Imam Al-Bukhari. Sebagai contoh, dalam penulisan yang ditulis oleh Hasan Al-Harsawi di dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari wa Fiqhu fil Iraq, dia sebut wa mimma i'taradu 'ala Al-Bukhari 'ala ma'rifatihi bi'ilmi al-fiqh wa yadhkuruna lidhalik amthilatun minha ma dhakarahu Abu al-Barakat kashf al-asrar min kutub al-usuliyah al-Hanafiyah annahu qala al-muhaddithu ghayra faqih yaghlatu kathiran faqad ruwiya 'an Muhammad bin Ismail sahibus sahih annahu istuftiya fi sabiyain syaraba min labanin syatin fa'afta bisubutil hurmah bainahuma wa ukhrija bihi min Bukhara. Kata orang Syiah ini, dan salah satu perkara yang mereka iaitu Ahlussunnah perdebatkan tentang Al-Bukhari adalah ketidakfahamannya dalam ilmu fiqh, dan mereka menyebutkan beberapa contoh untuk itu. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Abu Al-Barakat di dalam kitabnya Kashful Asrar, iaitu salah satu kitab usul mazhab Hanafi, yang menyatakan bahawa ia berkata, Abu Barakat berkata, Al-Bukhari adalah seorang tokoh hadis yang bukan seorang faqih serta sering melakukan kesalahan. Ada riwayat daripada Muhammad bin Ismail pengarang Sahih Al-Bukhari bahawa dia diminta fatwa pendapat tentang 2 anak kecil yang minum susu kambing, dan dia mengeluarkan fatwa bahawa terjadinya mahram kerana minum susu berkenaan, dan dia dikeluarkan daripada Bukhara kerana sebab itu. Orang Syiah bila sebut benda ni, dia tak payah penat-penat, dia tak payah pening-pening, dia cuma perlu menukilkan sahaja kenyataan ulama ahli sunnah tentang hal itu dengan tujuan untuk merendah-rendahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, tanpa dia perlu keluarkan pendapat dia sendiri, tanpa perlu dia keluarkan kenyataan dia sendiri. Dia hanya ambil poin terus saja daripada kenyataan dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah tetapi tujuan dia dan tujuan utama dia adalah untuk menghentam Imam Bukhari tanpa usul periksa, lalu mereka ini menjadikan ia sebagai hujah yang kuat untuk menyatakan bahawa bukan takat Syiah tak suka Imam Bukhari, bukan takat Syiah tak ambil pendapat Imam Bukhari, bukan takat Syiah yang kata Imam Bukhari tak faqih. Ahli sunnah pun sebut benda yang sama, dan fatwa-fatwa Imam Bukhari tidak boleh diterima pakai. Dan mereka nak cenderungkan kita untuk memahami bahawa Imam Bukhari ini hanyalah perawi hadis saja, dia tak pandai sangat, tak faham pun apa yang diriwayatkan. Kemudian puak-puak Syiah ni dia akan mula mengangkat ulama-ulama dia seperti Al-Kulaini dan sebagainya, iaitu tokoh-tokoh besar hadis dalam kalangan mereka. Kesilapan besar yang dilakukan secara turun-temurun ini sangat merugikan umat Islam. Oleh itu ia perlu dihentikan dengan fakta dan juga hujah. Dan saya nak ajak kepada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita untuk hentikan cerita seperti ini kerana ia tidak betul, ia merepek, ia merapu dan memberi buah tanggung kepada kumpulan yang menentang Ahlussunnah wal Jamaah.
jamaah. Ketiga, Imam Al-Bukhari ialah seorang mujtahid mutlak. Dia bukan seorang muhaddis sahaja, tetapi dia adalah seorang ulama yang faqih serta sangat-sangat mahir dengan hukum hakam agama. Sebab itu ada beberapa perkara yang dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab utama. Inilah juga yang menjadi pegangan sebahagian ulama Deobandi sebenarnya, yang mengatakan bahawa Imam Bukhari ini adalah mujtahid mutlak, seperti Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, penulis kitab Fadailul A'mal, dan Maulana Salimullah Khan. Mereka adalah tokoh-tokoh kesayangan daripada aliran Deobandi dan mereka menyatakan bahawa Imam Bukhari sendiri adalah seorang mujtahid mutlak. Perkara ini dapat dilihat dalam kaedah Imam Bukhari sendiri di dalam dia susun kitab sahih beliau ni. Ini kitab sahih dalam bahasa Arab dan ini dalam bahasa Melayu Malaysia yang kita dah terjemahkan. Dalam setiap bab dia susun dengan cukup cantik dan kaedahnya sangat-sangat bagus. Bermula dengan kitab berkaitan tentang akidah, dia bawa masuk isu tentang wudu, dia masuk tentang tayamum, dia masuk tentang perkara ibadat, bahkan dalam isu-isu muamalat yang kritikal juga dia masuk. Dalam bab hadis, dalam bab tafsir, dalam bab pelbagai juga di dalam buku kita ini. Ini menunjukkan tentang mendalamnya pengetahuan Imam Al-Bukhari di dalam bab-bab berkenaan. Sehingga para ulama hadis dan fiqh sangat cakna dengan kaedah penulisan Imam Al-Bukhari. Mereka sering membincangkan tentang fiqh Al-Bukhari fi tarajumihi, iaitu fiqh kefahaman Imam Bukhari dan juga jelinya kefahaman Imam Bukhari di dalam menyusun bab-bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bahkan ini tidaklah pelik kerana Imam Bukhari memang sejak daripada awal pun beliau memang sudah mempelajari hukum hakam daripada ulama-ulama yang ada di tempat beliau, dan ulama-ulama itu bermazhab Hanafi yang terkenal dengan panggilan Ashabul Ra'i. Setelah itu beliau berhijrah dalam rangka untuk menuntut ilmu di Mekah, dan dia belajar daripada tokoh ulama mazhab Imam Syafi'i seperti Al-Humaidi rahimahullah. Orang-orang mazhab Syafi'i mesti kenal siapa Al-Humaidi. Dia ni adalah tokoh besar dan bukan belajar daripada anak murid lagi, tapi belajar terus daripada Al-Imam Humaidi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian seterusnya dia belajar juga mazhab Malik daripada tokoh-tokoh setempat, dan yang menarik lagi ialah dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal. Beliau belajar terus daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau tidak belajar daripada murid-murid Ahmad ibn Hanbal, tetapi belajar secara langsung dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, dan dalam beberapa waktu dia berjuang bersama dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau itu pun tidak dianggap fiqh lagi, faqih lagi, macam mana kriteria ahli fiqh itu diperolehi? Ketokohan beliau bukan biasa-biasa di dalam empat mazhab tadi, tetapi beliau sangat memahami pandangan serta tempat-tempat yang menjadi rujukan bagi setiap mazhab, sehingga beliau tidak lagi patut digelar sebagai seorang yang tidak pandai fiqh. Ulama pada zamannya sendiri pernah menyebutkan pujian atas kefaqihan Imam Al-Bukhari, seperti mana yang telah disebutkan oleh Abu Mus'ab Az-Zuhri. Beliau menyatakan Muhammad bin Ismail afqahu indana wa absara min Ahmad bin Hanbal. Faqila lahu jawazta al-hadda faqala lirrajul law adrakta Malikan wa nadarta ila wajhihi wajhu Muhammad bin Ismail la qulta kulluhuma wahidun fil fiqh wal hadis. Muhammad bin Ismail adalah orang yang paling faqih dalam kalangan kami, bahkan ilmu beliau lebih luas berbanding Ahmad bin Hanbal. Kemudian dikatakan kepada Abu Mus'ab, engkau telah melampaui batas. Beliau menjawab, kalau engkau sempat bertemu dengan Malik, kemudian engkau melihat wajah Imam Malik dan wajah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, pasti engkau akan berkata kedua-dua mereka ini adalah satu dalam fiqh dan juga hadis. Anda boleh rujuk dalam Tarikhul Islam oleh Az-Zahabi rahimahullah, jilid yang ke-6 muka surat 191. Guru-guru Imam Al-Bukhari seperti Nu'aim bin Hammad dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawruqi turut memuji beliau. Kata mereka, Al-Bukhari faqih hadhil ummah. Al-Bukhari ialah orang yang paling faqih dalam kalangan umat ini. Bahkan gurunya yang bernama Muhammad bin Bashar mengatakan Sayyidul Fuqaha, pemimpin bagi segala ahli fiqh. Bagaimana seorang yang dipuji dengan pujian yang tinggi dalam ilmu fiqh ini, tetapi hari ini disebut sebagai seorang yang tidak faqih? Ini tidak masuk di akal. Yang keempat, fakta yang lebih menarik lagi ialah apabila orang menceritakan tentang kisah Imam Bukhari salah dalam fatwa ni, mereka mengatakan bahawa ia berlaku pada zaman Abu Hafsin Al-Kabir. Sedangkan Imam Al-Bukhari dia tidak pernah memberikan fatwa pada zaman Abu Hafsin Al-Kabir. Apatah lagi di dalam kisah itu mengatakan bahawa Abu Hafsin Al-Kabir ini adalah orang yang mengeluarkan Imam Al-Bukhari daripada tempatnya kerana fatwa berkenaan. Sedangkan Imam Bukhari dihalau bukanlah disebabkan fatwa ini, tetapi dia dihalau disebabkan fitnah yang berlaku pada isu khalqul Quran. Quran ini makhluk ataupun Quran ini tidak makhluk. Dan kisah itu sangat popular di dalam mukadimah terjemahan Sahih Al-Bukhari yang saya dan juga tim telah terjemahkan ini. Kita rekodkan kisah berkenaan pada awal-awal lagi. Anda boleh rujuk di dalam buku ini. Kelima, di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab nikah pada bab Ummahatul Mukminin, di dalam bab ke-20 wa ummahatukum
ummahatukumul lati arda'nakum wa yahrumu minar rada'ah ma yahrumu minan nasab. Anda boleh rujuk pada jilid yang kelima muka surat 558 dalam yang terjemahan jika anda rujuk pada terjemahan ini. Dalam bab ini kita akan dapati bahawa Imam Bukhari sedang mahu untuk membahaskan tentang isu ar-rada'ah, isu susuan. Dia bawakan ayat Al-Quran yang mengkhususkan susuan kepada manusia, bukan kepada binatang, bukan kepada pokok, bukan kepada batu. Dalam surah An-Nisa ayat 23 ini, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang telah mengandungkan kamu. Dia tak sebut pun ibu-ibu ini termasuklah ibu kambing jika kita minum susu daripadanya. Tetapi Imam Bukhari keluarkan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang mengandung. Setelah itu Imam Bukhari keluarkan fatwa dia. Dia kata diharamkan saudara sesusuan dalam apa jua yang diharamkan kepada saudara kandung daripada jalur nasab. Di dalam bab berkenaan dibawakan 3 hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hukum terhadap saudara sesusuan. Adakah Imam Bukhari masih lagi dianggap tidak faqih? Masih lagi dianggap bodoh di dalam fiqh? Jika ini pun beliau telah susun dengan sangat baik, orang-orang pun merujuk kepada Imam Bukhari? Pastinya tidak, dan dakwaan berkenaan sangat-sangat merapu dan kurang ajar. Wallahu ta'ala alam. Saya berharap penjelasan kita pada hari ini dapat menamatkan cerita bohong, palsu dan merepek yang disandarkan kepada Imam Bukhari. Beliau seorang mujtahid mutlak, ahli dalam fiqh, ahli dalam hadis, ahli dalam bahasa Arab, ahli dalam usul, ahli dalam tafsir, ahli dalam sejarah dan pelbagai keahlian lain. Iktiraflah kemuliaan beliau dan dalamilah kitab-kitabnya. Ini buku Sahih Al-Bukhari. Ada 7 jilid ni, yang terjemahan ni ada 7 jilid. Saya nak ajak anda untuk baca dan teliti. Link saya letakkan dekat bahagian description. Pastikan anda letak, anda baca dan ada teliti, dan buku-buku ini ada di rumah-rumah anda. Paling bagus, anda akan dapat pelbagai rekod kata-kata Nabi SAW dalam pelbagai isu dan perbahasan yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya juga ajak anda untuk bersama-sama saya dalam projek kita nak infak 100 buku kepada 100 masjid, 100 set Sahih Al-Bukhari kepada 100 masjid di seluruh Malaysia, dan kita akan siapkan ustaz dan ustazah untuk mengajar di masjid-masjid berkenaan. InsyaAllah jika anda berminat untuk nak join, saya letakkan link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya harap anda dapat manfaat ilmu daripada hari ini. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.